Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya diminta oleh ramai rakan-rakan daripada Facebook, YouTube dan TikTok untuk memberikan ulasan berkaitan tentang jalur keturunan Ratu Elizabeth yang kedua yang baru sahaja meninggal dunia ataupun orang kita sebut mangkat. Ada ustaz kata keturunan beliau adalah daripada jalur keturunan Nabi SAW dan ada pula yang kata ia adalah daripada jalur keturunan Fir'aun. Jom kita tengok video yang kata berkaitan tentang Fir'aun dahulu. Keturunan Fir'aun ni, hari ni hak betul keturunan Fir'aun ialah daripada keluarga Merovingian. Keluarga Merovingian ni hak jadi ketua dia sekarang ialah Ratu Elizabeth tu lah. Itulah ketua Merovingian, itulah asal muasal keturunan Fir'aun. Dia adalah keturunan yang ke-43 sekarang. Cicit Fir'aun 43. Ya, 43 dia kata. Jadi bagaimana Fir'aun hadut Mesir boleh sampai ke Eropah? Sebenarnya dia dibawa oleh zaman penghujung dinasti, iaitu dibawa oleh Cleopatra yang bawa. Jadi keturunan Fir'aun tu ada sampai masa Cleopatra. Cleopatra ni dikhianati oleh adik dia dibuang di tengah padang pasir. Lalu masa tu berlakulah penjajahan Rom di bawah panglima Julius Caesar. Jadi dia umpan Julius Caesar, dia kahwin dengan Julius Caesar, akhirnya dia balas balik hak adik dia buat. Kemudian dia dibawa oleh Julius Caesar pergi ke mana? Pergi ke Rom lah. Pergi ke Rom telah menghasilkan keturunan tu daripada Cleopatra. Jadi ada pula berlaku clash lepas Julius Caesar meninggal antara siapa? Antony. Ada dua panglima perang. Kalau tengok filem Night in the Museum ke? Hak orang benda-benda museum boleh cakap, hak Roman dua orang hak banyak cakap tu. Itulah pengganti kepada Julius Caesar tu. Octavian, Mark Antony lawan Octavian. Lawan Octavian tu dua orang tu, gambaran hak dua orang cakap banyak tu Mark Antony dengan Octavian lah, nak pecah dinding tu kan. Jadi daripada itulah lahir keturunan raja-raja di Sweden, raja-raja di Itali, raja-raja di apa, semua keturunan tu lah. Keturunan Fir'aun hak dibawa oleh Cleopatra. Jadi hari ni hak jadi ketua dan pemangking kepada semua ialah Ratu Elizabeth. Keturunan mereka, sebab tu mereka ni kahwin sumbang mahram. Mereka tak mau keturunan ni terlepas pada orang lain. Mereka kahwin anak beranak, walaupun paling tinggi pun sepupu, jangan kahwin dengan orang lain sebab mereka nak jaga darah ni. Jadi bila sebut macam tu, automatik nak menguasai Amerika mesti keturunan yang sama. Sebab tu siapa nak jadi presiden Amerika bukan setakat mesti orang Yahudi, tapi mesti berdarah keturunan Fir'aun. Ingat, selagi anda tak ada darah Fir'aun, tak payah nak lobby saya nak jadi presiden Amerika. Dan jadi automatik Barack Obama adalah cicit Fir'aun yang ke-43 dalam salah silap. Dia geng dia belakang tu. Apa ni sebelum ni siapa? George W. Bush. Kalau belah Clinton dulu isteri dia tu. Sebab tu isteri dia lah ni duk jadi orang besar-besar. Memang ada link geng-geng tu saja. Okey, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Banyak benda kalau awak nak buat kritikan, memang banyak kritikan yang kita boleh berikan. Tapi tak apalah sahabat-sahabat, kita berikan ulasan yang seimbang dalam perkara ini. Sahabat-sahabat, pada peringkat awal, saya agak sedikit tidak selesa berbincang isu ni kerana saya nampak unsur-unsur cubaan berlebih-lebihan untuk klaim pada satu batang tubuh yang mempunyai nama dan kemasyhuran. Apabila anda klaim bahawa beliau ada keturunan Rasulullah SAW,
anda akan mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang istimewa kerana terdapat keturunan Nabi Muhammad yang mulia daripada kalangan orang bukan Islam dan sangat berpengaruh atas muka bumi. Apabila anda klaim macam mana Ustaz di dalam video kita tadi klaim bahawa Ratu Elizabeth daripada keturunan Firaun, anda akan mengatakan dia ini adalah individu yang berbahaya dan sangat perlu berhati-hati kerana dia ada darah keturunan Firaun, musuh umat Islam sejak zaman berzaman. Apa yang beliau lakukan dan juga kumpulan-kumpulan beliau lakukan tidak jauh daripada apa yang dilakukan oleh Firaun. Jadi daripada kedua-dua dakwaan, kita akan berfikir apakah kelebihan yang akan didapati daripada klaim-klaim ini. Sedangkan Nabi SAW sebut, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu 'alaihi haramun. Sesiapa yang mendakwa nasab keturunan kepada orang lain yang bukan bapa dia, sedangkan dia tahu, maka syurga haram baginya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini menjadi bukti untuk kita berhati-hati dalam bab nasab keturunan kerana ia melibatkan isu dosa dan pahala, syurga dan neraka. Nabi SAW juga ingatkan kita, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong apabila dia jenis yang menyebutkan semua perkara yang dia dengar. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Muslim. Hadis-hadis ini mengingatkan kita untuk bukan sekadar dengar saja apa yang orang kata kemudian sebarkan terus kepada orang ramai, tetapi kita disuruh untuk buat semakan pada perkara yang meragukan sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Jadi apabila melihat isu seperti ini, saya cuba untuk buat sedikit semakan berkaitan tentang hal ini. Betulkah Ratu Elizabeth adalah keturunan Nabi Muhammad yang ke-43 atau dia keturunan Firaun yang ke-43? Maka saya buat semakan secara umum dan saya dapati tidak ada satu pun kenyataan yang valid tentang hal ini. Apatah lagi nak kata dia ni keturunan Nabi Muhammad pun tak ada manfaat langsung sebab dia ni kafir. Nasab keturunan Nabi itu terputus dengan kekafiran seseorang. Ahli bait Nabi SAW mestilah orang yang mengikuti Nabi, bukan orang yang mengingkari Nabi SAW. Menisbahkan Ratu Elizabeth kepada jalur keturunan Rasulullah tanpa bukti yang kukuh dan jelas hanya akan merosakkan nama Nabi Muhammad SAW sahaja. Dan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak bagus. Kalau kita nak pertahan sungguh bahawa dia keturunan Nabi SAW seperti mana yang tersebar dalam media sosial pada 2-3 hari ini, maka kita akan bermasalah kerana seseorang itu dianggap mulia hanya kerana keturunan dia, bukan kerana iman dia. Dan seseorang itu boleh jadi dianggap mulia hanya kerana dakwaan-dakwaan yang tiada bukti yang jelas. Semakan saya mendapati orang pertama yang mendakwa isu Ratu Elizabeth daripada keturunan Nabi SAW, dia ialah Harold Brooks Baker yang merupakan seorang penulis beragama Kristian dan meninggal pada tahun 2005. Kalau ikut jalur sanad riwayat, dah boleh kita kata dah bahawa riwayat ni palsu sebab orang yang sebut tu sendiri tak boleh nak percaya. Harold tulis di dalam satu kenyataan, it is little known by the British people that the blood of Muhammad flows in the veins of the Queen. However, all Muslim religious leaders are proud of this fact. Padahal Harold Brooks Baker yang terkenal sebagai seorang yang tak boleh dipercayai. Mana ada pemimpin-pemimpin umat Islam yang berbangga dengan Ratu Elizabeth kerana keturunan dia yang bersambung kepada Nabi? Mana ada? Kalau isu keselamatan negara sebab itulah dia takut kepada Ratu Elizabeth, ada kemungkinan lah. Itu lain cerita. Saya fikir orang yang percaya bahawa cerita Brooks ini benar, pasti orang yang sama percaya tentang orang Melayu adalah keturunan Nabi Ibrahim daripada jalur Qanturah. Saya pasti daripada sudut dakwaan itu. Sedangkan kisah Qanturah itu sendiri mempunyai kecacatan yang pelbagai. Tapi sebab isu claiming yang saya sebut daripada peringkat awal tadi, maka nak juga disandarkan kepada Nabi Ibrahim AS, maka Qanturah punya cerita yang tak betul pun boleh dimasukkan juga. Macam itulah cerita Ratu Elizabeth ni keturunan Nabi SAW pun dia nak masuk juga. Padahal kalau ikut kaedah akademik, memang lari jauh sungguh. Yang kedua adalah berdasarkan pada video Ustaz tadi ni. Ustaz tadi sebut Ratu Elizabeth adalah keturunan daripada Firaun. Yang ini saya rasa sangat muskil kerana Ustaz yang kita tengok tadi adalah seorang yang cukup gemar dengan teori-teori konspirasi yang merepek. Bahkan boleh dipatahkan dengan banyak pertikaian-pertikaian daripada sudut fakta dan juga data. Daripada sudut pengkaitan yang tidak ada kaitan
langsung itu yang boleh dipertikaikan dalam teori-teori konspirasi ustaz berkenaan. Bahkan yang tak best yang kita dengar di situ, beliau nyatakan bahawa Ratu Elizabeth adalah cicit Firaun yang ke-43. Lepas tu dia kata George Bush lah, dia kata Barack Obama pun cicit yang ke-43. Mana satu betul? Fakta dia dah bercanggah antara satu sama lain. Kalau kita sebut dalam ilmu hadis, daripada sudut matan dia sendiri ada mutarib. Dan dia sebut berkaitan tentang isu bawa daripada jalur keturunan Cleopatra, kemudian nak jadi presiden Amerika mestilah berdarah Firaun. Barack Obama adalah keturunan Firaun ke-43. Yang ni saya kata, dan saya kira adalah kata-kata yang cukup untuk kita abaikan. Firaun ni dia dah mati ribuan tahun. Darah keturunan juga tersebar ke sana dan kemari. Sebelum daripada itu telah ada manusia dengan keturunan yang pelbagai dan mereka ini semua akan bertemu dengan salah satu daripada keturunan Nabi Nuh. Sama ada Sam, Ham ataupun Yafis. Dan kesemua itu akhirnya akan bertemu dengan jalur keturunan Nabi Adam AS. Nabi SAW sebut dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, "Wan nasu banu Adam wa Adam min turab." Manusia itu berasal daripada anak cucu Adam dan Adam itu daripada tanah. Bahkan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunannya atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Tak kiralah Ratu Elizabeth itu keturunan Firaun ke, keturunan Nabi Muhammad SAW ke, dia dah meninggal dalam keadaan kafir. Dia tak lebih mulia daripada seorang Muslim yang berketurunan hamba. Isu nasab dan keturunan bukanlah timbangan utama, tetapi timbangan utama adalah ketakwaan. Abu Rafi', pembantu Rasulullah SAW yang merupakan seorang Qibti yang boleh jadi dia berdarah Firaun. Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia. Tidak diangkat isu keturunannya kerana beliau telah dimuliakan dengan Islam. Abu Talib, bapa saudara Nabi, mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan Nabi, tetapi tidaklah dia dimuliakan kerana dia mati di dalam keadaan kafir. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda nak tahu tentang sejarah hidup Nabi SAW, kehidupan sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul sehingga Nabi SAW wafat, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Sirah Nabi Ar-Rahiq Al-Makhtum yang saya dan tim telah terjemahkan ini. Dapatkan buku ini di Shopee ataupun di Lazada. Link saya letak dekat bahagian description. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.